Mungkin hari ni tak best sangat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu majlis kita hari ni dengan umum kita Al-Fatihah. Okey. Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat business sharing berkenaan dengan prospecting di dalam network marketing. Okay, kita fokuskan dengan network marketing lah, since itu yang kita buat kan. Okay. So I nak sharekan dulu slide yang simple je I buat hari ni. So I sebenarnya pagi tadi I berkesempatan lah join satu online marketing class yang sebenarnya masih ongoing, tapi lagi kejap lah untuk kita punya meeting petang ni. Okay, InsyaAllah sempatlah grab sikit few points daripada kelas tersebut. Okay, so tajuk kita hari ini ialah tentang prospecting dan networking. So prospecting ni I ceritakan tak adalah daripada basic sangat. I akan cerita macam secara general saja. Kita pun basically dah tahulah tentang prospecting ni kan. Tapi kenapa dia masih penting dekat kenapa dia penting juga dalam network marketing? Ni sebenarnya nak cakap prospecting in network marketing ni sebenarnya. Ni silap tajuk ni. Okay, so first of all, I nak share apa itu definisi. Okay, prospect. Prospect ialah orang yang dia boleh jadi stranger ataupun dia boleh jadi orang yang kita kenal dan mereka ni berpotensi tapi dia belum jadi kita punya customer, belum jadi kita punya pelanggan lagi. I selalu bayangkan prospek ni macam itulah, orang yang ada potensi, kita kenal atau kita tak kenal tapi dia belum nak membeli daripada kita. Customer pula ialah orang yang dah membeli produk kita tapi belum masuk ke dalam network. So selalunya kita jual dengan harga runcit tu, maksudnya mereka adalah customer yang dah membeli tapi belum masuk dalam network. So dalam Syangho kita ada pilihan. Jika dia nak beli barang, nak beli produk, dia ada pilihan sama ada dia orang nak membeli sebagai seorang yang bukan ahli ataupun nak membeli dengan harga keahlian, iaitu dengan join keahlian lah, membership. Okay, so bila dia jika mereka memilih untuk join keahlian, kat sini dia dah tukar nama jadi downline lah. So downline ni adalah yang dah masuk kat dalam network kita, dah jadi kita punya one of kita punya ahli lah dalam rangkaian kita. Excuse me, batuk lah ni. Downline ni boleh jadi dia membeli barang ataupun dia tak membeli barang pun boleh kan, sebab dalam Syangho tidak diwajibkan untuk membeli barang. Tapi downline ni dia belum berkongsi. Ya Allah, tiba-tiba dia jadi seksi pula suara. Seterusnya adalah leader. Okay, leader ni adalah dalam golongan ahli-ahli di dalam rangkaian kita dan mereka sudah mula membuat sharing, okay, dan sudah bermula untuk nak membina network dia sendiri. So itu kita kategorikan sebagai leader. So ini adalah terma-terma yang saya akan gunakan untuk pemahaman kita dalam bisnes Syangho. So secara gambarannya lah, secara visualnya, perjalanan seseorang dalam bisnes Syangho dia macam ni. Mula-mula dia adalah daripada segolongan manusia kat luar ni, kita pilih siapa nak jadi kita punya prospek. Ini boleh jadi orang yang kita kenal ataupun stranger, jiran kita, kawan-kawan, family. Lepas tu kita pilih diorang ni, senaraikan diorang untuk jadi kita punya prospek.
dan kita hubungi diorang, communicate dengan mereka. Okay, dan bila kita dah buat perkongsian kepada prospek kita, diorang dapat boleh pilih lah sama ada nak start menjadi customer dulu, okay, ataupun daripada prospek ni sebenarnya adalah satu arrow, dia boleh juga daripada prospek terus jadi downline kita. Kat sini dia boleh potong. Okay. Seterusnya daripada customer, kadang-kadang mula-mula diorang nak membeli sebagai customer tapi lama-lama tu baru diorang register sebagai downline pun boleh juga. Dan biasanya dalam bila dah jadi downline, lama kelamaan tu mungkin dia akan bertukar menjadi leader. Tapi tak semestinya semua orang akan bertukar dapat kepada leader, tapi eventually ini adalah perjalanan lah seseorang di dalam bisnes Shangho. Okay. So prospecting, apakah cara-cara prospecting kat dalam network marketing? Ini saya dapat daripada artikel dekat online lah kan. Salah satunya ialah first kita kena kenal pasti siapakah prospek kita. Dalam Shangho kita selalu cakap prospek Shangho ni adalah semua orang kan. Dalam Shangho kita selalu cakap siapakah prospek kita? Prospek kita adalah semua orang sebab semua produk kita adalah sesuai untuk semua orang kan. Semua ni maksudnya tua, muda, lelaki, perempuan, sakit dan orang sihat, orang kaya dan orang miskin. So memang kita punya produk, kita punya servis, kita punya bisnes adalah sesuai untuk semua orang. Tetapi kita kena kenal pasti juga, walaupun dia semua orang adalah kita nak prospek semua orang kan. So kita kena kenal pasti juga. Macam mana kita nak kenal pasti tu? Bila kita dah senaraikan nama-nama prospek ni. Okay, kalau kita kata okay, kita nak prospek semua orang lah. So kita nak contact semua orang hari ni. Macam tu ke? Tak kan, kita kena senaraikan nama-nama prospek. So ini pun adalah benda yang I belajar pagi ni. Katanya kalau kita dah kenal pasti dah ni, kita dah kenal pasti siapa prospek kita. Kita dah tahu dah hari ni kita nak contact siapa, nak berhubungan dengan siapa, nak communicate dengan siapa. Tapi tak boleh simpan data tu dekat dalam kepala saja. Kena tulis. Tulis atas kertas, tulis type dekat dalam phone ke, tapi kena tulis dan senaraikan supaya kita boleh visualize. So, bila kita dah tulis, kita akan ingat, bila kita visualize kita akan nampak, dan biasanya bila kita dah tulis, kita dah visualize tu barulah kita akan mengambil tindakan untuk menjalankannya lah. Kan, kalau kita hanya ingat dalam kepala je, hari ni nak contact orang tu lah, nanti ingatlah pukul 2 nanti, kan. Tak menjadi. Okay, ni dah ramai Sifu cakap, okay, dah ramai kita punya upline pun selalu cakap, dan pagi tadi pun saya diingatkan lagi sekali. So, bila kita dah kenal pasti siapa prospek kita, kita mesti senaraikan nama-nama prospek tersebut. Tak boleh simpan dalam kepala saja, okay. Lagi satu, kalau kita tulis nama prospek kita, kan, 1, 2, 3, katakanlah makin banyak, kita akan nampak, ramai kita nak contact ni. So kita kena cepat-cepat lah bermula daripada yang pertama. Kan, kalau kita tak listkan, kita tak nampak, so kita macam nantilah, petang nantilah kan dan sebagainya. So mungkin memang tak menjadilah kalau kita tak tulis tu. So apa-apa pun walaupun kita dah kenal pasti siapa prospek kita, jangan lupa senaraikan, maksudnya tulis. Okay. Poin yang ketiga, cara-cara untuk prospecting ialah communicate secara kerap dan strategik kepada prospek. Okay, communicate secara kerap. Maksudnya bila kita prospecting, kadang-kadang bukannya sekali kita contact dia terus dia nak terima apa yang kita nak cakap. Kadang-kadang bukannya first time kita hello, kita boleh terus nak bagi tahu apa yang kita nak bagi tahu. Kan, kadang-kadang kita baru tegur dia, hi. Lepas tu kata, saya tengah busy lah, boleh tak contact balik? Okay. Kan, lepas tu kita contact dia lagi. Katakanlah prospek kita ni adalah seorang yang busy. So kita kena sentiasa contact dia, berkomunikasi dengan secara kerap dan strategik. Strategik ni maksudnya bila dalam Shangho, bila kita nak buat prospecting, kita bukannya macam berpura-pura ataupun macam kebanyakan lah yang leaders kita share adalah perkongsian yang santai saja, tanya khabar, benda-benda macam tu kan. Kita taklah macam bila contact dia tu, okay, kalau dia tak nak, dah that's it.
kita tinggalkan dia ataupun kita tak contact dia lagi lah. Tapi kat dalam Shopho, bila kita buat prospecting, even kita tak sempat, katakanlah kita dah cakap dekat dia tapi orang tersebut masih belum terima apa yang kita share, dia still kita punya prospect kan. So sekali-sekala kita kena still kerap berhubungan dengan dia. Jangan putuskan silaturahim tu. Maintain the relationship orang kata kan. Jaga repo dengan dia supaya dia tak rasa kekok dengan kita bila next time dia nak contact kita tentang apa-apa hal ke, dan juga kita pun tak ada rasa kekok dengan dia. Okay, supaya bila kita jaga perhubungan tu, we are brand untuk diri kita sendiri kan. Downline tu memang stranger, dah hello-hello pun tak buat apa-apa ya. Tak apalah, sekali-sekala tanya khabar juga. Sekali-sekala tanya khabar kan. Kalau ada macam meeting, announcement meeting macam ni, sekali-sekala ajak dia. Okay. Mungkin tak terlalu kerap. Sebab itulah kita kena selalu bertanya khabar dalam sebulan 2 bulan kan, kalau orang tak kerap membeli. Bila nak kena renew ni, nak tak nak kita memang kena contact lah kan. Mungkin dia lupa kenapa dia register. I ada beberapa orang, bukan satu, bukan dua, ada beberapa orang yang masa nak join tu macam tergesa-gesa nak join sangat, tapi sampai sekarang tak beli barang lagi. Tak tahu apa tujuan dia nak join sebenarnya. Tapi once in a while I still sampaikan dekat dia kalau nak attend meeting. Kita selalu ajak dia datang meeting, so at least dia tahu kita punya aktiviti kan. Okay, kalau dia dah senyap tu, adakah bermaksud kita boleh abaikan saja? Maksudnya bila dah tak renew tahun depan perlu kena kontak-kontak lagi? Ya, why not? Boleh je kontak lagi. Sebab dia boleh je join balik kan. So berdaya it's up to you, tapi tak ada salah kalau kita nak kontak dia balik. Okay, tak ada masalah. Anggap dia macam kawan kita kan. Just because dia dah tak jadi downline kita, tapi mana tahu tahun, 2 tahun macam-macam terjadi pada orang tu kan. So kita tak tahu keadaan dia macam mana, mungkin something happen. Dan kebetulan masa kita tengah tanya khabar tu, mungkin dia dalam keadaan yang perlukan bantuan dan kita boleh bantu dia kan. Kita tak tahu maksudnya keadaan macam tu. So jangan kata setahun 2 tahun lah, mungkin sebulan 2 bulan pun ada macam-macam dah berlaku pada orang tu. So yang penting kita tanya khabar and always be there kalau dia perlukan apa-apa. Ini sebenarnya kalau nak cakap pasal prospecting, of course lah, saya rasa upline kita Aunty Nina yang paling hebat lah kan. So I boleh share sikit lah apa yang Aunty Nina tak ada kat sini, dia punya keyboard. Tapi hari tu Aunty Nina ada share, dia ada downline yang dah lama, dah bertahun-tahun menjadi downline dan makan produk dengan secara konsisten. Cuma tak nak buat bisnes. Okay, tak nak buat bisnes. Macam allergic lah kalau ajak buat bisnes tu macam tak nak, tak apalah kan. Ada orang macam tu kan. Dan dah jadi member lebih macam 20 tahun lebih. So kita tak adalah setiap tahu kita tanya kan. Nak buat bisnes ke tak, kita faham lah dia dah tak nak kan. Tapi maksudnya Aunty Nina still keep in touch, dan baru-baru ni Aunty Nina saja tanya apa khabar. Sebab Aunty Nina kata dia tahu orang ni adalah seorang yang workaholic. So dia kata dia kat kampung. Oh, lama ke? Berapa lama kat kampung? Dia kata lama juga, 2 minggu macam tu kalau tak silap lah. Lepas tu Aunty Nina macam terkejut lah, lamanya dekat kampung kan. Sebab dia ni dikenali sebagai seorang yang workaholic. Rupa-rupanya dia kata dia dah berhenti kerja. Okay, berhenti kerja tak plan lah. Mungkin sebab keadaan COVID sekarang ni. Dia berhenti kerja dan sekarang baru bila Aunty Nina sebut balik tentang nak try tak Shangho ni, barulah dia terbuka hati. Okay, so itu daripada segi dulu dia orang tak nak buat bisnes, sekarang
dah terbuka hati nak buat bisnes kan. So sama juga dengan orang yang kalau dulu-dulu kita tegur-tegur dia tak nak layan ataupun kita share pasal health dia nak minum kopi saja. Tapi one day mungkin kalau kita keep in touch dengan dia, kerap kan, ataupun tak payah kerap sangat lah, mungkin setahun sekali atau setahun beberapa kali kita contact dia, maksudnya kita tak lupa dekat dia, mungkin satu hari tu dia akan perlukan apa yang kita nak offer lah. Okay, so itu adalah satu contoh perlu tak kita nak contact. Kalau orang tu dah setahun 2 tahun dia kata tak nak buat bisnes, perlu tak kita tunggu dia lagi kan. Kita bukannya tunggu dia, tapi it happen that satu masa tu dia dah nak terbuka hati, so kita just be ready masa dia dah terbuka hati. Okay, alright, so cara keempat ialah bila kita buat prospecting, kita kena ada matlamat. Bila kita buat prospecting tu, kita kena ada matlamat untuk convert prospect tu jadi customer. Memang ultimately kalau tengok yang gambar tunjuk tadi, ultimately daripada prospect, daripada stranger, daripada siapa-siapa yang kita tak pernah contact ni, kita nak dia hujung sekali kalau boleh terus jadi kita punya leader, betul tak? Itu kalau best lah kalau kita jumpa orang tu, kita prospect dia, betul dia beli, dia jadi downline kita, terus jadi leader. Itu memang terbaik sangat lah. Tapi dalam perjalanan seseorang dalam bisnes syahur ataupun dalam perjalanan seseorang dalam apa-apa jua bisnes sekalipun, ataupun perjalanan manusia sekalipun lah, dia ada step by step dia. Contoh, ada buku yang pernah share, dia kata bila kita anggaplah kalau kita nak orang yang membeli dengan kita kan, kalau kita ni penjual, kita nak orang membeli dengan kita, adakah kita first time jumpa dengan dia, kita akan cakap katakanlah dia kata macam ni, katakanlah kita nak orang tu, umpamanya kita jumpa orang tu, katakanlah seorang lelaki ni, dia nampak seorang perempuan, dia akan lebih kahwin, tak pernah kenal, tapi dia tahu dia nak jadikan perempuan tu pasangan hidup dia nak kahwin dengan perempuan tu contohnya. Adakah pertama kali kita jumpa perempuan tu, kita kata, katakanlah lelaki tu, dia kata, jom kahwin, ada tak macam tu? Tak kan? So apa step by step dia? Mesti ada step by step. Pertama sekali ialah dia pergi tegur dulu, hi, hello, nak bagi orang tu kenal. Bukan kenal dia lagi, orang tu nak bagi prospek dia tu lah, perempuan tu, untuk nampak kehadiran dia dulu. Okay, nampak kehadiran dia tu adalah awareness lah. Okay, bila dah nampak kehadiran, dia nak tanya, ni daripada mana tadi? Dia nak berkenalan. Datang dengan siapa? Tinggal kat mana? Contohnya kan. Kenapa dia nak berkenalan tu? Sebab dia nak cari the common point, the common thing antara dia dengan orang itu. Nak cari interest yang sama. Supaya orang tu lebih selesa dengan dia. Okay, so itu cara dia. Bila orang tu dah nampak kehadiran kita nak tanya dia sikit-sikit supaya macam ice breaking session lah, pendek kata kan. Kita nak bagi orang tu selesa dengan kita. Bila dah selesa dengan kita, lepas tu baru kita minta phone number dia. Kan, takkanlah kita jumpa orang tu, boleh minta phone number tak? Tak tanya nama, tak perkenalkan diri apa-apa, tiba-tiba minta phone number, tak boleh kan? So bila dah berkenalan, lepas tu dia dah tahu nama kita dah tahu nama dia, borak-borak, rasa macam ngam je, okeylah exchange phone numbers. Bila dah exchange phone numbers, lepas tu berkenalan lebih lanjut lagi, dan mungkin lepas tu baru orang tersebut percaya dengan kita pun lebih percaya dengan dia kan. Lepas tu barulah ajak kahwin. Itulah dia pendekkan cerita. So sama juga dengan perjalanan kita sebagai bisnes, sebagai orang syahur ni pun sama. Mula-mula kita dah prospecting dengan dia, it's more on, bukan kita nak kenal dia sangat, tapi yang paling penting ialah supaya dia kenal kita. Dia kenal kita dan dia trust kita kan. Baru dia setuju nak join apa benda yang kita nak offer. Baru dia setuju nak membeli apa benda yang kita nak jual. Baru dia setuju nak menjalankan bisnes macam mana yang kita buat. Okay, so bila kita prospecting tu, memanglah dia ultimate-nya ialah kita nak dia jadi kita punya leader. Kalau boleh, kita nak semua orang kita jadi leader.
Tetapi awal-awal tu relax dulu, bila kita prospecting, kita matlamat kita ialah supaya dia buy apa benda yang kita offer masa tu. Dan masa tu kita hanyalah offer benda ringan-ringan je lah. Kita tak cakap jom jadi diamond terus kan. Kadang-kadang orang terkejut kan. So mula-mula kita matlamat kita ialah untuk convert prospect tu supaya dapat terima apa yang kita share. Okay, so cara je kita boleh bermula dengan perkongsian yang memberi manfaat dulu. So macam mana kita nak bagi orang tu, bila kita datang dekat dia, dia tak terus bangun. Kan, bila kita pergi dekat dia, dia macam setuju nak dengar apa yang kita nak cakap. Susah juga tu kan, setuju nak dengar apa yang kita sampaikan. Jangan kata yang setuju nak dengar, kadang-kadang kita nak ajak dia datang duduk pun tak semestinya. Adalah macam-macam alasan kan kadang-kadang. So first of all ialah mula-mula kita kena bagi dulu. Bila kita buat prospecting pada peringkat awareness tu, kita kena bagi banyak-banyak. Okay, kita kena offer. Apa yang kita boleh offer? Kita boleh offer sharing yang bermanfaat tentang health. Jangan terus tunjuk linzi. Okay, kita share. Kalau kita ada ilmu tentang shiatsu, kalau kita tengok orang tu tengah pening-pening kepala, Ines ni pening kepala ke? Nak tak saya cuba urut sikit dekat point ni. Kan, lepas tu kita ambil lah pen ke apa-apa dan kita terus buat a few shiatsu points dia. So itu dah bukan sahaja perkongsian yang memberi manfaat untuk dia punya knowledge, tapi itu dah membantu dia kalau dia tengah sakit kepala, mungkin sakit kepala dia lebih lega kan. So pastilah orang lagi nak tahu lebih lanjut, macam mana urut-urut ni boleh sakit kepala lega pula kan. So first kita kena bagi sesuatu yang bermanfaat bila kita buat prospecting. Jangan always nak cakap pasal kita saja. It's always sebab kita kena dengar dulu. Kalau boleh kita nak bagi sesuatu pada kita punya prospek. Bagi ilmu baru. Contohnya, orang tu kencing manis katakan. Kata, kencing manis ni nak kena cucuk insulin ke ya? Kan? So kita bagi dia ilmu barulah. Sebenarnya tak semestinya kena cucuk insulin. Oh ya ke? Kan? Mungkin dia tak tahu. Mungkin pada dia, mungkin perjalanannya ialah kalau you dah confirm kencing manis, you confirm kena cucuk insulin, there's nothing else you can do. Mungkin, kita tak tahu. So kita cakap sebenarnya tak semestinya. Ya ke? Macam mana pula tu? Kita beritahu lah sebenarnya kencing manis ni, dia boleh kawal juga cara pemakanan. Ataupun, kan, share lah sikit-sikit. Jangan kena makan banyak, lebihkan sikit sayur, kan, jangan makan gula putih. Kalau nak yang mana manis, cuba tukar pada stevia. Mungkin ramai orang tak tahu benda-benda macam ni. Okay, so kita bagi ilmu baru. Kalau I'm sure banyak ilmu yang kita dapat olehi dekat Syahor ni yang bukan semua orang kat luar sana tahu. Okay, especially kalau orang tu kencing manis, dia mungkin tak tahu sangat tentang darah tinggi. Kalau orang darah tinggi, dia mungkin tak tahu sangat tentang kencing manis. So kita share lah cerita-cerita yang baru ni, sebab orang suka bila kita share benda yang dia tak tahu kan, supaya nanti dia macam jadi lebih tahulah. Okay, dan bila kita buat prospecting tu, kalau kita nak share produk, kita share lah produk yang mesra pengguna. Mesra pengguna ni maksudnya yang lebih mudah nak relate dengan dia lah kan. Kalau kita share dengan orang yang first time kita buat baru prospecting, lepas tu kita terus cerita pasal Vita King. Kenapa you suggest Vita King pula kat saya ni? Dia cakap Vita King kan bagus, kita orang perempuan ni nak awet muda, nak tegang-tegang muka. Dia kata tak ada, I tak rasa macam I nak awet muda sangat ke kan. So macam tak mesra pengguna sangat lah Vita King tu untuk orang-orang baru. So apakah produk yang mesra pengguna? Yang produk harian macam kopi ataupun ubat gigi, shampoo, tu kan produk-produk mesra pengguna. So produk-produk tu macam tak terkejut sangat. Kalau kita nak cerita pasal ubat gigi, semua orang gosok gigi. Kopi, semua orang minum kopi. Bezanya kopi kita ada linzi itu saja kan, dan kita boleh cerita lebih-lebih sikit. Tapi kalau kita nak cerita tentang benda-benda yang lain daripada kebiasaan, bila nak cerita pasal linzi, kita nak cerita pasal Vita King, bila kita nak buat prospecting yang ringan-ringan ya, maksud saya prospecting yang ringan-ringan ni mungkin agak berat pada diorang. Unless kita memang dah
dah beritahu dia, okay hari ni I nak share pasal health dan I nak share pasal Lindsay. Mungkin macam tu okay lah. Tapi kalau kita just nak santai-santai prospecting, lebih mudah kalau kita gunakan produk-produk yang mesra pengguna. Dan seterusnya, kalau boleh, mulakan juga dengan produk yang harganya affordable, okay? Supaya dia tak takut nak mencuba dan tak rasa berat lah nak mencuba. Okay? Kalau orang tu tidak memerlukan, tak ada keperluan, tak ada sakit kronik ke apa, tiba-tiba kita introduce YKK, walaupun YKK tu bagus, kita kejut lah sikit orang tu kan. So bila orang tu terkejut dan dia tak perlukan produk tersebut, dan mungkin adalah sedikit rejection dekat situ. Okay, so bila kita nak buat prospecting, kita kena tahu siapa yang kita nak prospect. Ada warm market dengan cold market. Warm market ni adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, seperti family members, adik-beradik dulu, lepas tu saudara mara, kan? Lepas tu kawan-kawan kita yang kita dah kenal, ataupun jiran-jiran kita, orang-orang terdekat, tu warm market. So dalam Syuangho, kita memang digalakkan untuk reach warm market ni dulu. Seterusnya, siapa lagi yang kita boleh prospek dalam bisnes Syuangho? Ialah cold market lah. Cold market ni biasanya adalah strangers, okay, orang yang kawan tapi dah lama tak contact ke, ataupun kita tahu dia schoolmate kita tapi tak pernah tegur ke, kan. Itu bolehlah dikategorikan sebagai cold market. So kat mana kita boleh jumpa kita punya prospek ni? Kita boleh jumpa daripada persekitaran kita, jiran-jiran tetangga. Paling mudah ialah kita carilah dekat dalam phone kita. Kat dalam phone kita ni kan ada contacts kan. Forward je lah message. Apa, kalau tak tahu nak cakap apa, cakap Assalamualaikum, apa khabar? I pun baru je buat tadi. Assalamualaikum, apa khabar? Lepas tu dia kata, Waalaikumsalam, kenapa tu? Lepas tu, I cakap, dah tukar phone number ke? Sebab sebenarnya tadi I message dia. Tapi tak send. Phone number tu tak send. Dia satu tick je. Lepas tu betul dia tukar phone number. Kan dia baru bagi ni. So, itu je lah. Kita nak nak nampakkan diri kita dulu kat dia. Okay, so ni sebenarnya I punya downline yang dah lama tak contact. Kan? So, hujung-hujung ni kita nak kejutkan diorang sebabnya ada beberapa downline ni, I punya downline sendiri, ada yang dia tak aktif tapi dia ada downlines yang aktif. So, I kena kejutkan dia lah dan bagi tahu. Kadang-kadang orang-orang yang macam ni, walaupun dia tak membeli kan, dan bila ada downline dia membeli, I akan update juga PV pada dia. I akan update. Hari tu downline dia beli banyak ni. Nak top up tak? I akan cakap je macam tu. So secara tak langsung sebenarnya kita nak, I nak jaga relationship. I tak nak macam dah lama, dah setahun tak contact dia, tak nak macam tu. I nak ada sebab I nak contact dia. So sebab contact dia lah I nak bagi tahu yang downline dia ada membeli. Betul, I contact dia lagi sebab I nak update PV dia. I contact dia lagi sebab I nak cakap minggu ni kita ada meeting. I nak contact lagi sebab kebetulan ada orang share dia punya masalah ni macam you punya masalah dululah. Macam tu. Okay, so kita gunakan alasan-alasan ni untuk contact dia orang. Okay, cuba cari alasan. Cuba cari alasan untuk follow up dia orang. Kalau tak ada alasan sangat, macam tadi nasib baiklah memang betul dia tukar phone number kan. So kalau mungkin korang boleh try lah kalau dia message tak reply kan. Pergi, tadi I message dia dekat Facebook Messenger. Sebab the latest dia contact I kat Facebook Messenger juga. So I suspect. Okay. Bila kita dah cari semua orang kat dalam phone kita kat phone paling senang lah kita tanya je Assalamualaikum, apa khabar. Dan tengok macam mana respon dia. Kalau respon dia tu tak semestinya kita kena, kalau dia respon kita terus nak cakap kita nak buat kopi ke ataupun dia nak cakap pasal kita nak share pasal health. Tengok je respon dia macam mana tau. Sebab hari tu Antina ada cakap kalau kita jumpa strangers kan, Antina share lah dia punya contoh satu.
Mula-mula Antina bagi salam, mula-mula Antina kata orang tu nampak macam first impression dia lah terhadap orang tu, nampak macam orang tu macam ayah dulu-dulu lah, dia kata muka ketat je, macam unapproachable lah apa semua. Tapi dia macam gamble je lah, nak bagi salam je, tegur sebab orang tu seorang-seorang, dia pun seorang-seorang. Lepas tu bila Assalamualaikum Antina panggil, orang tu pun macam salam, rupanya orang tu mesra sangat. Mungkin dia nampak unapproachable sebab dia segan ke kan, tak semua orang suka senyum pada semua orang kan, especially orang yang tak kenal. So kita kena faham juga benda tu. So awal-awal tu bila dia cakap Waalaikumsalam, and then Antina kata dia sempat borak-borak kejap, and then dia kata dia sebenarnya baru berhenti kerja. Lepas tu macam meminta sangat kan keadaannya tu. Tapi Antina kata kalau first time jumpa, relax dulu, especially kalau kita rasa ada potensi nak jumpa orang tu, kita kena buat macam jual mahal sikit lah supaya kita tak nampak macam psycho ke orang ni, baru first time jumpa tiba-tiba nak ajak buat bisnes kan, macam psycho je kan. So kita kena tengok keadaan juga. Kalau kita kena jual mahal, kita jual mahal dulu supaya kita boleh jadi kawan dengan dia kan, bagi dia selesa, bagi dia tanya banyak sikit pasal kita. Bagi dia macam tanya macam ini katakanlah kan dia asyik nampak kita hari siang pun nampak, petang pun nampak kan, mesti dia akan tanya, you kerja apa? You masih ada je kat sini kan, tak pergi office ke? Kalau dia dah start lain macam tu, kalau kita boleh start lah sharing sikit kan. Tapi bila kita start share sikit tu, janganlah terus ajak dia tahu. Nanti orang takut. So kita share je, relax-relax sampailah nanti kita tahulah pada ketika dan saat dan ketikanya kita boleh, kalau kita nak start buka, mungkin kita boleh cakap, you nak tak kalau I share pasal apa yang I buat? You nak tak I share pasal apa yang business? You nak tak I share sikit pasal health? I sebenarnya jual health products tau. Sebenarnya I'm in the alternative health punya line. You nak tak I share sikit? So sikit-sikit macam tu. So tak semestinya kita kena terjah bila the first time kita bagi salam dekat kawan kita ke, dekat orang baru. Okay? So bila kita dah cari orang dekat dalam phone contact kita, phone contact tu dah kira macam antara warm dengan cold lah. Antara kita memang dah kenal kan orang dalam phone contact kita, tapi mungkin ada yang kita lama tak contact. Okay, dan seterusnya barulah kita boleh hi dekat Facebook friends. Pun senang juga dekat Facebook Messenger tu, kita message saja, tak perlu jumpa pun. Itu yang paling best. Kita tak perlu jumpa, kita tak perlu nak bersiap-siap pakai baju lawa-lawa ke. Kan, kita boleh type saja dan tambahlah emoji sikit supaya mesra sikit lah dia punya conversation tu. Saya bising sangat ni pun. Okay. So kat mana kita nak cari kita punya prospek ni? First ialah kalau kita dekat social media. Sebab kita memang sekarang ni kebanyakannya dekat social media. So kalau kita dekat social media, caranya ialah kita kena buat branding dekat status tu. Kalau kita nak buat syahur, dekat status tu janganlah asyik cerita pasal politik. Janganlah asyik cerita pasal benda-benda yang tak berkaitan. Dan kita tahu syahur ni adalah apa? Share tentang wang, masa dan kesihatan serentak kan. So kita boleh share tentang kesihatan, kita share pasal aktiviti apa yang kita buat, aktiviti sihat lah kan. Maksudnya janganlah share benda-benda yang aktiviti tak sihat lah. Macam kalau contoh aktiviti tak sihat, katakanlah orang ni orang lelaki, lepas tu dia ambil gambar dia tengah isap rokok ke. So itu macam tak bagus lah. Ataupun kita share aktiviti kita membuang masa kat rumah, buat benda tak berfaedah ke. Tu tak nak lah kan. Kita tak nak lah share benda-benda macam tu. Sebab itu akan mengganggu kita punya branding. Sebab bila kita share macam tu dekat media sosial, orang akan nampak benda tu as kita punya brand. Orang akan nampak, ayah tu asyik buat kerja yang tak elok lah macam tu. Dulu ayah pernah belajar ialah bila kita kenal orang tu kan, macam mana orang tu brand kita ialah katakanlah dia save phone number kita, dia save nama kita dekat phone number dia, dekat phone dia akan save sebagai apa. Katakan macam Antina dulu, dia kata downline dia selalu save nama dia Nina Lindsay contohnya. Maksudnya kita telah dibrandkan sebagai
orang yang jual Linzy lah. Sama kalau kita nak save nama orang tu kan, kita akan brandkan dia sebagai apa. Kalau kita jumpa orang tu kat surau, dia AJK surau, mungkin kita cakap Siti Surau, AJK surau. So brand dia adalah AJK surau lah, kita nampak dia sebagai AJK surau je, faham tak? So kalau kita nak orang brand, nampak brand kita sebagai orang yang pengamal kesihatan, sebagai orang yang share tentang benda-benda kebaikan, so kita kenalah tunjukkan benda-benda tu pada mereka. Okay, so dekat Facebook personal, kurangkan buat sharing-sharing yang tak bermanfaat, lebihkan pada konten-konten yang bagus. Dan lagi satu cara dia macam mana kita nak buat prospecting ialah kita kena tegur orang tu lah. Kita kena message dia, hi Assalamualaikum. Kalau kita jumpa kat luar stranger, senyum dulu, betul, hi Assalamualaikum, tengah tunggu bas ke, kalau kat station bas kan. So kita kena tegur lah dulu, barulah kita boleh mulakan prospecting tu. Kalau kita tak tegur, kita tak mulakan, kita tak take the first step, macam mana kita nak prospect orang tu? Okay, so itu adalah cara prospecting lah. Dan seterusnya ialah plan kopi CEO 111 sebenarnya ialah satu tool yang sangat powerful untuk prospecting. Okay, I bukan cakap plan 111 ni adalah satu formula. Dia memanglah satu formula yang sangat bagus untuk menjana 12,280 kan. Tapi kalau kita cakap pasal prospecting, plan kopi CEO 111 ni, kita semua tahu kan pasal plan 111, dia adalah sebuah tool atau sebuah alat atau sebuah umpan yang sangat-sangat powerful untuk kita gunakan sebagai memulakan kita punya prospecting. Okay, saya dah sejak kemunculan plan 111 ni, I memang gunakan dia dengan banyak lah untuk in most of my prospecting punya benda lah kan. Kecuali kalau orang tu memang dah ada masalah kesihatan, biasanya kita share pasal health dulu. Tapi kalau santai-santai, kita akan gunakan plan 111 ni sebagai tool. Maksudnya macam mana? Maksudnya bila kita nak buat prospecting, cakap hi, khabar kan. Lepas tu kita kata, aku ada benda baik ni, aku ada benda baik nak share ni kan. Nak tahu tak apa benda kan? So kita gunakanlah plan 111 ni sebagai mukadimahnya. Kita cakap ada projek untuk boleh dapat RM12,280 sebulan dalam masa setahun. Nak tak? Kan? So itu adalah permulaan kita nak prospecting. Kita gunakan plan 111 itu sebagai tool. Okay? Lepas tu barulah kita cerita apa dia formula 111. Dan of course formula 111 tu adalah formula yang sangat-sangat bagus untuk kita nak menjana income. Okay? Tapi the idea of plan 111 tu boleh dijadikan sebagai tool yang sangat-sangat hebat lah untuk kita nak prospect orang. Okay? Sebab sebelum ni kalau tak ada plan 111, kita nak jumpa orang, kita nak cakap pasal apa? Nak cakap pasal health kan? Nak cakap pasal kesihatan, pasal produk kan? Tapi benda tu macam terlampau general, terlampau broad kan. Bila orang cakap pasal kesihatan, pasal apa? Ni lah aku nak cerita ni, dengar tak? Tapi orang tu macam tak faham sangat kan. Tapi bila kita cakap plan 111, apa tu plan 111? Kau boleh dapat RM12,000 dalam sebulan dalam masa setahun. Kan ringkas dia punya rumusan tu dan membuatkan orang tertanya-tanya macam mana tu kan. I rasa hampir semualah kot kalau I cakap macam tu. Nak tahu tak macam mana boleh dapat RM12,000 sebulan dalam masa setahun? Biasanya orang akan tanya macam mana kan. Biasanya orang akan bagi masa untuk I explain. Walaupun secara ringkas sambil berdiri tepi motor, pernah juga kita explain laju, kita explain lah secara seringkas yang mungkin tengok keadaan. Kalau dalam keadaan yang boleh duduk, boleh ada whiteboard cantik-cantik, kita explain lah dengan lukisan dan sebagainya. Tapi kalau kita praktis, selalu kita boleh explain dalam apa dua cara sekalipun. Kalau tak ada kertas pun, saya pernah ada pengalaman, tak ada kertas apa, ada phone saja masa tu. Sempat tunjuk kita punya carta. Dan contoh-contoh lah dekat screen phone tu ke, buat gambar-gambaran ke supaya lebih mudah lah untuk orang faham kan. Sebab
Sebab sangat-sangat simple sebenarnya kita nak explain pasal produk dalam satu tu. Satu orang, satu bulan, satu tahun kan. So biasanya kalau lepas tu dia masih berminat, kalau kita share tu sangat-sangat laju, berminat tak? Kalau kata berminat, nanti kita cakap nanti I akan share dengan you dia punya carta dia kan. So kita kena bagi tahulah supaya dia akan cakap oh okey kan. Maksudnya dia tak boleh tolak lah sebab dia dah kata okey, dia akan terima carta yang kita nak share tu. So nanti later kita akan follow up, dia sharekan carta tu and then later kita follow up lagi kan. Dan kita kena faham lah, ingat tak tadi ada cerita perjalanan seseorang daripada prospek hingga jadi kita punya leader kan. Mungkin daripada prospek hingga ke customer tu adalah sangat panjang. Mungkin daripada prospek dia nak jadi ke downline kita tu sangat-sangat panjang. Tapi mungkin daripada downline ke leader tu mungkin pendek. Tak tahu, lain orang, lain dia punya perjalanan. Tapi yang pasti kita kena faham proses itu. Kita jangan tergesa-gesa, jangan gopoh sangat. Alah kau join lah kan, rugi tau kalau tak join, rugi sangat kan. Jangan macam tu, jangan push, relax saja. Okay, kita just bagi tahu apa yang dia perlu tahu. Maksudnya, you sure ke you tak nak join? You nak beli kopi ni harga RM46, kalau you join, harga dia murah sikit, lagipun you dah boleh dapat point. And nak join pun bukannya mahal, RM15 je. Kita cakap macam tu. Sekali je macam tu. Sebab kadang-kadang orang kata tak nak join lah, tak apalah. Sebab dia ingat mungkin kalau nak join tu kena beli banyak-banyak. Atau kalau nak join tu kena bayar juran yang mahal. Atau kalau nak join tu, tadi ada seorang tu, dia dah beli beberapa kali. Rupanya ayah pun dah beberapa kali juga tanya dia nak join ke tak, bila tengok ke atas kan. Kita alamak, takut dia fed up pula kan. Tapi dah tadi dia kata, tak apalah, tak nak join lagi sebab dia kata dia bukannya selalu beli, dia cakap macam tu. So I cakap tadi, sebab mungkin orang ingat bila once dia dah join, dia kena aktif membeli. So kita kena bagi tahu dia, oh ya ke, kalau tak selalu beli pun tak apa tau, sebab kita tak payah nak beli tiap bulan. Okay, so kita kena bagi tahu benda ni. Tapi kalau kita dah bagi tahu yuran dia RM15 saja, tak payah nak maintain PV, tak payah nak maintain pembelian, still dia tak nak beli, tak nak join kan, still dia tak nak, dan kita biarkan saja. Okay, jangan paksa orang dan jangan push. Jangan push sangatlah, jangan push langsung lah sebenarnya kan. Nanti orang tu rasa tak selesa. Sebab sebenarnya memang terpulang pada orang tersebut. Okay, bukannya of course lagi untung kalau dia join kan, sebab dapat CV dan sebagainya. Kalau dia tak nak, kita biarkan saja. Okay, supaya kita tak nampak macam pushy and then dia pun tak rasa macam Dimas lah nak beli dengan dia, nanti dia asyik nak suruh join ahli, je kan. So kita nak bagi keselesaan lah pada kedua-dua belah pihak. Okay, so hari ni I rasa I nak share itu sajalah tentang prospecting. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tadi Ina punya soalan tu, oh ada soalan ya? Boleh elaborate lagi tak macam mana nak komunikasi secara strategik? Kami jawab tak tadi? Okay, komunikasi secara strategik tu, itulah macam contoh yang I cerita pasal Antina tadi kan. Dia kata mula-mula dia tegur, dulu ni adalah complete stranger. Dia tegur, lepas tu dia jual mahal sikit kan. Lepas tu, tapi daripada pertemuan yang pertama tu kita dah perkenalkan dulu nama kita dah kenalkan kita tinggal kat mana kan, tengoklah keadaan tu dekat mana, dan at least kita dah tahu sikit dia ni, kita pun dah tahu sikit sebanyak tentang orang tersebut. So tengok keadaan dia, kalau dia memang dekat kawasan persekitaran rumah kita, mungkin lepas tu kita akan jumpa dia lagi kan. Kalau kita jumpa dia dekat surau yang public kan, mungkin kita tak ada kebarangkalian nak jumpa dia lagi sebab kita pun bukan duduk situ, dia pun orang tempat lain. So mungkin dekat situ kita nak exchange per numbers ke. Okay, maksudnya jangan terus sergah orang tu time tu. Kita ingat tak tadi saya cakap, kalau kita nak ajak orang tu kahwin kita kena berkenalan dengan dia. Kita kena bagi dia nampak kehadiran kita dulu. Lepas dia nampak kehadiran kita tanya sikit-sikit untuk dia rasa selesa dengan kita.
dah rasa selesa dengan kita, baru kita exchange phone numbers. Dah exchange phone numbers nanti barulah dia tanya lebih lanjut. Dia tengok apa kita buat, and then dia suka dengan apa kita buat, and then barulah kita slowly menjual lah apa yang kita nak jual. Kita nak jual pasal health ke, kita nak jual pasal time or pasal money ke kan. Maksudnya bila kita share apa-apa, dia okay, dia mudah terima. Okay, dia anggap kita macam seorang kawan nak sharekan something. Kan lama-lama tu nanti dia akan timbullah kepercayaan, timbullah trust. Bila dah ada trust tu nanti barulah kita boleh ajak dia, nak tak join, nak tak try produk ni, nak tak join as a member, nak tak join kita punya meeting kan. Kalau kita tak kenal orang tu, tiba-tiba kita jumpa kat surau, nak tak join meeting, mesti macam pelik kan. You have to introduce yourself dulu. So macam tu lah. Tak semestinya bila lama tu kita terus suruh dia beli barang. Tak. Kita ajak dia datang meeting dulu macam awal. Saya tak tahu lah korang macam mana kan. Saya awal dulu memang pelayan Nina ajak pergi meeting dulu. Okay, ajak pergi meeting dulu. Barulah ayah join member. Bukan join member dulu baru pergi meeting. Kita boleh ajak kita punya prospek datang meeting dulu. Supaya dia tengok kita punya meeting ni macam mana. Kan, adakah kita ni suka push orang beli barang, cakap pasal duit ke kan. Mana tahu dia selesa ke dengan keadaan kita kan. Okay, so itulah dia komunikasi secara strategik. Jugalah masa kita nak follow up tu, follow up macam saya cakap tadi, cari alasan macam mana nak follow up. Follow up prospect ke, follow up downline ke, kan, follow up customer ke. Carilah alasan untuk nak follow up diorang. Alasan simple je kan. Kalau downline kita nak ambil PV. Kalau prospect kita nak ajak pergi meeting. Macam mana nak prospect family member yang tak berapa nak rapat sangat. Yang kita tahu ada masalah kesihatan. I pernah pergi prospect I punya, bukan I punya family member, I punya suami ayah punya cousin, yang I jumpa dia masa kenduri je lah kan. Kita dah lah tak mahu besar dengan diorang, so kita kenal bila kita dah kahwin dengan pasangan kita, and then jumpa masa kenduri saja. So to me tak berapa rapat lah kan, itu consider tak berapa rapat. Tapi masa tu dah ada cancer, so kita tahulah kita memang nak share tentang health dekat dia. So kita cakap dekat dia, I heard that you ada ni I tak tahulah how chronic you punya masalah kesihatan ni kan. Tapi yang ni macam Assalamualaikum, dapat tahu yang ni betul-betul baru diagnose cancer ni kan. Boleh tak I nak share, boleh tak I nak datang untuk nak share sikit pasal health. Sebenarnya I dah involved in alternative health for how many years. So I nak share sikit lah. Kalau so hari tu I cakap macam tu. Maksudnya diorang sebelum ni masa jumpa kat kenduri kahwin tu, kenduri apa-apa lah kan, yang jumpa family members, mana dia tahu kita buat apa kan. Kita pun tak tahu orang tu kerja apa sebagainya, betul tak? Kita tahu cousin kita tu adalah cousin, dia ni anak orang ni, dia ni kahwin dengan orang ni, tu je kita tahu kan. So bila kita nak cerita pasal health tu, kita kena cakap sebenarnya saya ni dah lama dah dalam alternative health ni. So I just want to share with you something. Nak share sikit lah pasal health. Macam tu lah. Yang mungkin boleh bantu keadaan you. So that's what I did lah. Okay. Dan dia kata okay boleh. So kita pun datang dan kita share. Masa tu lah baru dia nampak kita ni buat apa sebenarnya. Kalau dia pun tak tahu apa kita buat kan. Apa lagi? I ada tak? I pun ada cousin sendiri juga yang tak rapat. Tapi I terus cakap je lah. Sebab lagilah kalau orang tu tak rapat dengan kita, dia pun tak tahu kita buat apa kan. Sama juga I cakap, Assalamualaikum, Zura ni sebenarnya dah terlibat dengan Zura sebenarnya buat alternative health ni dah lebih 10 tahun dah. Ingat nak cerita lah dengan Mak Lang, katakanlah nama dia Mak Lang kan. Nak cerita kat Mak Lang sikit lah pasal kesihatan, boleh tak Mak Lang? Macam tu, cuba cakap macam tu.
perkenalkan apa kita buat sekarang dan berapa lama kita buat, dan kita nak share sesuatu dekat dia. Sebab kebanyakan orang tak tahu pasal sistem badan, kebanyakan orang tak tahu yang penyakit-penyakit tu tak semestinya kena makan ubat, kan macam saya cakap tadi. Kebanyakan orang tak tahu. Kebanyakan orang tak tahu kalau kanser tu tak semestinya kena kemo. Kan? Betul tak? Sebab orang ingat kalau kanser mesti kena kemo. Kanser mesti kena kemo. Okay. So kita kena explain kat orang begitu. So kita just nak share lah, kita nak bagi tahu supaya at least bila orang dah tahu, diorang ada pilihan. Kan? Kita nak bagi dia lebih banyak pilihan. Tak semestinya dia macam depends on doktor. Sebab kadang-kadang kan orang-orang tu, orang-orang yang dah sikit berumur kan memang biasa pergi check up doktor dan sebagainya kan. Memang setiap bulan pergi check hospital. Dan taat lah kan, kalau doktor bagi ubat mesti makan kan. Macam pada orang tak ada pilihan. Kalau doktor bagi tu kena makan, doktor bagi tu kena makan. Tapi kalau ubat yang doktor bagi tu salah, kena tunggu sampai the next check up kan, baru doktor kata oh stop lah ubat ni. Faham tak? So kalau orang tu tak tahu apa yang berlaku pada badan dia, dia rasa tak sedap ke apa, doktor suruh makan ubat, dia akan teruskan makan. So kita kena educate supaya kita sendiri ada pilihan lah untuk kita buat dan kita tahulah whether or not to ikut apa yang doktor nasihatkan ataupun kalau ada pilihan lain. Okay, boleh je, try je cakap. Takkanlah dia nak kata, takkan dia tak marah kan? Confirm dia tak marah punya. Paling-paling pun dia kata tak apalah, tak nak dengar. Paling-paling macam tu je. Kan? Jangan fikir sangat. Itu saya kena marah Cina. Dia kata, saya banyak fikir. Jangan fikir sangat. Jangan takut-takut, dia kata. Jangan takut-takut. Itu betul lah, jangan takut. Apa orang nak fikir, apa orang nak cakap tu, beyond our control. Yang penting kita bagi tahu je. Okay? Ada apa-apa lagi tak tentang prospecting? Jelas ke apa yang perkongsian hari ni? Okay. Kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, Kalau tak ada soalan, kita akan continue kita punya session on product sharing hari Rabu ni insyaAllah. Okay, waktu yang sama pukul 3. InsyaAllah harap-harap tak ada dah masalah teknikal. Hari tu, minta maaf ya Nanti Aisyah, saya punya laptop problem sebenarnya hari tu. So, ada beberapa orang yang saya tak tahu, saya tak nampak dia request masuk. Saya tak tahu kenapa masa tu. Sampai sekarang pun sebenarnya laptop saya problem ni, pakai laptop orang lain. Okay, so hopefully tak ada lagi masalah lepas ni insyaAllah. So jom kita ambil gambar sikit. Gambar. Okay, jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, I stop presenting dulu. Okay, 1, 2. Okay, thank you very much. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi hari Rabu ketiga. Saya akan update tentang product sharing je kita akan buat. Dan I akan sharing macam biasa lah sebelum meeting. Okay? Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.